Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Al-Hidayah Bandar Saujana Putra Jenjarum, seterusnya hadirin yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Belum? Patut tengok ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan dekat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah kerana Allah pilih kita pada pada hari ini. Ramai di antara kita yang mana di luar sana Allah Ta'ala tak pilih. Kalaulah tuan-tuan hadirin sekalian dikenali oleh siapa? YB Tan Sri, seronok-seronok misalnya. Saya kalau jumpa duduk dengan golongan otai-otai misalnya. Kalau misalnya dia sembang apa dia? Ustaz Haji ni kalau kalau duduk sembang dengan YB Tan Sri seronok. Haji ni kenal yang namanya YB Tan Sri ni, mungkin disebut kenalan-kenalan dia ataupun ataupun keturunan dia ataupun ada bau-bau bacang dia. Seronok kalau ada kaitan-kaitan. Kita dikenali oleh orang-orang ternama. Tapi lagi hebat daripada itu, kalau siapa dia, Allah kenal kita, lalu jemput kita hadir ke majlis ilmu ini, subhanallah. Jauh lebih hebat daripada itu. Sebab itu tuan-tuan jangan sedih kalau YB Tan Sri tak kenal kita. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi rupanya kita dikenali oleh Allah, dan itu jauh lebih mahal daripada apa yang orang lain miliki. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita. Kata ulama, siapa yang sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka Allah akan letakkan dia di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Amin insya-Allah. Tapi siapa yang tak sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia ini, maka kata ulama, jangan mimpi dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti, subhanallah. Hadirin sekalian, ilmu pengajian kita ni sangat penting. Kerana apa dia? Kerana orang yang tak hadir kerana tanpa keuzuran misalnya. Dalam keadaan dia tu jahil, membiarkan dirinya jahil, sepanjang majlis ini berjalan, sampailah habis nanti, dia dalam keadaan berdosa tuan-tuan. Mengalir dosanya. Kerana membiarkan kejahilan itu. Sedangkan yang namanya apa dia? JKK dia dah susun jadual kuliah misalnya. Yang ada uzur tak apalah. Ataupun yang alim tak apalah, dia dah tahu misalnya. Tapi yang tak tahu, dia tak tahu ni, kenapa kamu tak buat sekian-sekian, tak tahu, tak apalah kan. Tapi dia ada dosa lain, iaitu dosa tak nak ambil tahu. Ini dia tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, syabas tahniah tuan-tuan hadir sekalian dapat melapangkan masa tuan-tuan untuk hadir ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha. Kita datang ni bukan sebab nak kata orang kita alim, kita datang juga bukan sebab kita nak apa dia, supaya kita ni dipandang manusia, tapi kita datang ni supaya kita nak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tak pandang kita, hina kita, benci kita, kita boleh pindah tempat lain. Kita boleh pindah daripada Saujana Putra. Kalau satu Selangor benci kita, kita boleh pindah negeri lain. Kalau satu Malaysia benci kita, kita boleh pindah Singapura ke, Brunei ke. Tapi kalau Allah benci kita, tak pandang kita, kat mana kita nak duduk? Allahu Akbar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita, mudah-mudahan kita duduk dalam istiqamah. Dan insya-Allah kita nak sambung pengajian kita, sifat api neraka dan ahlinya. Kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Gitulah. Namanya manusia ni nisyan, lupa. Ada hati yang namanya pada qalbun, daripada qallaba yukallibu, mukallib, yang berbolak-balik. Kejap solat, khusyuk, kejap tak khusyuk, kejap datang awal, kejap datang lambat, macam saya lah. Itu namanya hati tu mukallib, iaitu apa dia? Berbolak-balik. Jadi sebab itu kita kena sentiasa diberi peringatan, insya-Allah. Baik. Pada musrat 59, betul? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, kita selawat dulu, selawat at-tafrijah. Yang hafal boleh sama ikut dan tidak hafal boleh sama dengan insya-Allah.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Pertamanya saya mohon maaf atas keterlewatan tuan-tuan penunggu saya ya, kerana ada kesesatan lalu lintas sedikit. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita dapat bersua juga malam ini. Dan insya-Allah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pengajian kita. Sebelum itu izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah isi minyak boleh pergi jauh tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Surat 59. Kerana mereka dahulu telah kafir, tidak percaya dan melanggar tuntunan Allah. Tuntunan Allah ni maknanya aturan Allah, ya. Kerana itulah maka siapa yang ingin selamat dari siksa Allah harus sabar sementara atas segala penderitaan dunia. Tuan-tuan, dekat dunia ni tuan-tuan, mentaati Allah jauh lebih ringan berbanding kita menerima azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana api-api yang kat dunia ni sendiri, dia berlindung, meminta perlindungan daripada Allah. Untuk apa dia? Ya, dia berlindung daripada api neraka Allah. Nak bagi tahu dahsyatnya api neraka Allah Taala. Pada sesi yang lepas kita dah cerita bukan tentang ciri-ciri api neraka. Antaranya api neraka itu dibakar selama 3000 tahun. Api neraka itu, kalau baju api neraka diletakkan di timur, maka selatan, utara dan barat akan terbakar. Panasnya api neraka diumpamakan, ya, ni kita flashback, ya. Sekiranya seorang ahli neraka bernafas je, saja 100,000 akan musnah tuan-tuan. Begitu panasnya yang dinamakan api neraka Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Dan harus sabar sementara. Kejap je, pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam, tak celik-celik tuan-tuan. Nak bagi tahu ada limitation umur ni. Yang mana kita hidup ini macam lilin yang dibakar, makin panjang ke makin pendek? Makin pendek tuan-tuan. Kita macam ais, mencair. Ya, sampai masanya kita akan kembali ke perkampungan halaman kita di akhirat sana. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ya, dalam mentaati perintah Allah dengan menjauhi larangannya. Tuan-tuan, mentaati perintah Allah ini juga ringan. Kenapa ada yang berat? Kerana dia memilih jalan maksiat. Siapa yang memilih jalan maksiat, maka dia akan terasa berat dalam salatnya, dalam baca Al-Qurannya, dalam puasanya. Dia rasa berat. Ya, sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang mana dia ini dekat dengan Allah Ta'ala, dia boleh salat lama. Siapa dia paling dekat? Rasulullah. Rasulullah bila sembahyang, dia baca surah Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, sambung Al-Ma'idah. Tuan-tuan mampu tuan-tuan. Kita waduha pun kita dah merungut tuan-tuan. Ya, nak bagi tahu kenapa boleh lama, kerana nikmatnya dalam ibadah. Macam mana nikmatnya kalau kita tengok orang-orang sekarang boleh tengok bola sejam dua, boleh tengok filem sejam dua. Ya, kenapa dia boleh bangun 2-3 pagi tengok bola tu? Ya, kiam pun bangun juga. Tengok bola bangun juga. Tapi sebab apa boleh? Bersengkang mata, kerana apa dia?
kerana seronok. Ya, benda seronok. Begitulah ahli ibadah, dia menganggap ibadah dekat pada Allah ini adalah satu benda yang seronok. Subhanallah. Ya, jadi nak dapat ke tingkat ini tuan-tuan, jalannya ya mudah saja. Payah tapi mudah. Mudah maksudnya apa dia? Dengan jalan kita jaga diri kita daripada maksiat, maka Allah akan bagi nikmat dalam ibadah. Siapa yang memilih nikmat dalam maksiat, Allah akan hilangkan rasa nikmat dalam ibadah. Itu saja tuan-tuan. Tuan-tuan carilah teknik apa pun. Tapi kalau kita tak berhenti dalam bermaksiat, maka kita tak akan dapat nikmat dalam ibadah sampai bila-bila tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pilihlah macam mana pun, jawapannya yang pertama sekali, kalau dalam kitab-kitab lama pun, dia akan sebut apa dia? Pertama sekali, iaitu apa dia? Iaitu hindarkan diri daripada maksiat. Barulah nak buat amal yang banyak. Kalau kita buat amal yang banyak, dalam masa yang sama kita bermaksiat pada Allah, amalan itu seolah-olah api, seolah-olah kayu yang dibakar dengan api, lalu menjadi debu begitu saja tuan-tuan. Ya, musnah macam tu saja. Sebab itu, yang mula-mula sekali apa dia? Mula-mula sekali bukan kita nak jadi hebat macam mana solat, zikir banyak tak. Mula-mula sekali buang yang namanya tabiat buruk dulu. Ya, kemudian baru kita hiasi dengan amalan baik. Ini kaedah yang ulama susun. Ya, jadi bila ada orang tanya, Ustaz, sekarang ni nak buat baik dulu ke nak tinggal jahat? Tinggal jahat dulu. Dalam masa yang sama buat baik. Kita buat baik, jahat still buat. Baik ini musnah. Rugi, khasir, rugi tuan-tuan. Ya, contoh orang yang mana dia main judi. Dia buat baik tuan-tuan. Dia buat apa dia? Duit judi itu kan banyak, dia makan tak habis tuan-tuan. Jadi dia sedekah rumah anak yatim, dia buat kenduri doa selamat. Kalau dia pergi haji, dia pergi umrah, ya menangis, lepas tu okey ke? Tapi judi juga. Ya? Tak ada gunanya juga. Ya, ataupun bayar budak-budak tapi semua, baca Quran 30 juzuk tiap-tiap minggu dengan duit judi dia. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh kan? Nak bagi tahu tinggal yang buruk dulu, baru hiasi dengan baik. Itu dia. Kalau buat baik, tapi dalam masa yang sama ada keburukan yang kita masih pertahankan. Kalau kita cuba untuk apa dia? Setiap orang mesti ada kesilapan tuan-tuan. Ada yang namanya tabiat buruk. Tapi kita cuba untuk baiki, tak apa. Ini yang kesilapan yang kita cuba pertahankan. Ini masalah dia. Contohnya apa? Kesilapan yang kita cuba pertahankan. Kita tahu benda itu haram. Tapi apa dia? Tapi oleh kerana ianya menguntungkan. Dari segi nafsu, dari segi kewangan, dari segi ekonomi kita pertahankan dia. Ya, kita carilah dalil yang menghalalkan. Ya, ada tak orang jadi macam ni tuan-tuan? Ya, ada. Contohnya dalam bisnes. Bisnes hari ni tuan-tuan, dia tak macam dulu bisnes yang mana kita jual goreng pisang mudah saja. Tapi hari ni dia berkenaan tentang sistem. Kalau tuan-tuan ada syarikat, bagaimana sistem? Barang halal, contohnya produk jual Maggi ke, jual nasi goreng ke, produk jual biskut ke, tapi dia punya sistemnya syar'i ke tak syar'i tuan-tuan? Apa dia punya akad dia tu? Ya, bagaimana dalam sistem tu? Kadang-kadang dia punya apa dia? Dia punya jual biskut, harga biskut apa? 1,000. Ya, sebab apa? Rupanya MLM. Biskut tu helah saja. Ya, tapi dia lebih kepada money game. Nak cari orang, lagi ramai cari orang, lagi banyak commission dapat. Harga biskut RM1 je sekeping, dijual 1,000. Sebab apa 1,000 tuan-tuan? Nak cepat untung MLM. Jadi dia cari orang. Tu namanya barang halal, biskut halal, sistem haram. Sebab itu tuan-tuan kena hati-hati. Orang Melayu ni banyak yang join MLM. Minta maaf saya sebut. Ya, kerana dia rasa nak cepat kaya. Jadi tuan-tuan, anak-anak kita yang nak mencuburi bidang bisnes dan sebagainya, kita kena rojok dulu. Sekarang ni banyak sepah tuan-tuan. Kalau di online apa semua, banyak benda-benda yang syubhah, yang tak ada penasihat syariah dan sebagainya. Anak-anak kita cuba. Dia lepas SPM, lepas degree, dia orang kata, kenapa ni? Ya, saya nak bantu mak ayah saya dengan cara saya jual ni. Dia punya sistem ni halal tak? Tahulah. Kan? Janji untung. Ni masalah ni, janji untung. Jadi dia cari dalil-dalil yang mempertahankan. Ni tuan-tuan bahaya. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, ya. Kesilapan itu biasa. Kerana kita bagus bukan sebab kita tak ada salah. Tetapi kita bagus kerana kita sentiasa memperbaiki kesilapan dan sentiasa minta ampun dan beristighfar dan bertaubat di setiap kesilapan kita. Saya ulang lagi sekali. Kita baik bukan kerana kita tak ada buat salah.
tetapi kita baik kerana ada salah tetapi kita meminta ampun pada Allah. Itu dia tuan-tuan. Sebab itu ya, orang yang bertaubat lebih baik daripada 1000 wali. Saya ulangi sekali. Orang yang bertaubat lebih baik daripada 1000 wali. Kerana orang yang bertaubat ni dosanya seluruhnya diampunkan oleh Allah SWT. Bagaikan tak ada dosa tuan-tuan. Bukan taubat. Taubat. Taubat ni maksudnya dia sungguh-sungguh dia berhenti dan tak nak ulang dosa. Habis dosa dia. Berapa lama dia bermaksiat? Setahun? 2 tahun? Habis. Seperti orang yang tak pernah buat dosa. Macam orang memeluk Islam. Ya, dia kafir sebelum ni, dia buat macam-macam maksiat. Dia masuk Islam, habis dosa-dosanya. Hebat Allah. Allah ni maaf pemaaf. Ini Allah Ta'ala bersifat pada Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. Allah Ta'ala bersifat As-Sabur, sabar. Sabarnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Kita buat maksiat banyak, minta maaf sekali, Allah ampunkan. Kalau kita manusia ni tuan-tuan, orang zalimi kita dan sebagainya, minta maaf sikit boleh tak? Belum tentu tuan-tuan. Tapi Allah ni bersifat As-Sabur, sabarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia, bila kita buat apa dia? Buat salah 1000, buat baik 1000, kita buat salah 1 je, lupa terus kebaikan kita. Sungguh tak? Kita buat baik banyak ni. Mak ayah kita buat baik banyak. Cuba lupa apa dia? Lupa belikan Beyblade je, anak tak nak kawan dengan kita contoh. Ya? Sebab apa dia? Anak tak faham. Ya, nak bagi tahu itu tak adilnya manusia. Tapi Allah, kita buat 1000 kejahatan, minta ampun dengan satu kebaikan, Allah padamkan seluruh kejahatan kita. Subhanallah. Ni hebatnya manusia. Hebatnya Allah berbanding manusia. Baik, kita sambung. Ya. Baik. Dan menahan syahwat hawa nafsu, sebab syurga itu memang diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Nak masuk syurga ni bukan mudah tuan-tuan. Kita nak dapat reward-reward kat dunia ni pun bukan mudah. Nak naik pangkat ni pun bukan mudah. Ada ujian-ujian dia, betul tak tuan-tuan? Yang kerja kerajaan mesti ada dia punya temu-duga dia untuk nak naik pangkat dan sebagainya. Ada ujian-ujian dia. Ya. Yang mana syurga nak masuk diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Manakala neraka nak masuk diliputi dengan syahwat-syahwat. Ini dia. Ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah ni, orang yang mempertahankan syahwatnya. Ya. Kita tuan-tuan, dalam kita nak beli perlu ke syahwat? Itu dia. Kalau perlu, sekadar perlulah kan. Bila makan ni tengok menu tu dia. Ya, kalau kita tengok kadang-kadang kan kita makan, kita tengok ada orang-orang yang jenis nafsu besar ni. Habis dia makan tu, dia makan sikit je. Tapi dia punya pinggan-pinggan berlonggok tu membazir macam tu je. Duit banyak. Allahu Akbar. Ya, tu perlu ke nafsu tuan-tuan? Nafsu. Tu dalam bab membeli makanan. Belum dalam bab beli-beli lain. Belum dalam bermuamalah lain-lain. Ya, jadi kita kena kawal nafsu kita. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala lindungi kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang pujangga berkata, pujangga ni apa tuan-tuan? Pujangga ni maknanya orang-orang falsafah, ahli-ahli fikir, ya, orang-orang penyair pun boleh, ya, orang-orang yang cerdik pandai lah. Dalam usia tua cukup berpengalaman dan mampu mencegah diri dari sifat kekanak-kanakan. Ya, ialah biasalah. Orang tua ni tuan-tuan, orang disebut orang totai. Dia lebih tenang berbanding anak-anak. Sebab apa? Anak-anak ni dia kosong macam tin kosong. Tin kosong ni senang melayang, senang ke sana, ya. Kalau kita baling pun bising. Sebab apa dia? Sebab dia tak ada ilmu, dia tak ada pengalaman yang menyebabkan dia gabra dan gelabah kita panggil. Tapi orang tua ni, orang veteran-veteran ataupun kita panggil geng-geng otai ni, dia dah ada pengalaman-pengalaman yang menyebabkan apa dia? Dia dah tak ada sifat kekanak-kanakan tu. Dia, bila ada ujian, tenang. Ada kematian, tenang. Sebab dalam hidup sampai 50 ni, dah beberapa ratus ribu kematian dia dengar. Saudara, jiran, apa semua. Jadi bila dengar kematian, biasa. Mak meninggal pun, kadang-kadang dia mampu menahan air mata tu contoh. Sebab apa dia? Sebab ya dah matang kita kata. Itu matang dari sudut pandangan manusia. Apa matang dari sudut konteks kacamata Islam? Adakah umur 50-60 tahun dah matang tuan-tuan? Matang ni siapa matang? Matang ni dalam konteks Islam, orang yang mana dekat dengan Allah tu matang. Walau berapa pun umur dia. Kalau umur dia 20, dia dekat dengan Allah, dia matang. Tapi kalau umur 50, 70 ni, masih minum todi misalnya. Masih main nombor ekor tu tak matang. Tu perangai kebudak-budakan, tuan-tuan. Itu konteks pandangan Islam. Tapi konteks pandangan manusia mungkin, oh ni dah matang ni, 50, 60 matang dah. Ya. Tapi dalam konteks Islam berbeza. Orang yang dekat, takwa pada Allah Ta'ala,
ada hadir dalam diri dia, berjaya ikhlas dalam hidup dia, adanya yang dinamakan takwa, ada yang namanya dalam hidup cuma nak kejar pandangan Allah, redha Allah, ini adalah orang yang matang, tuan-tuan. Ya, tapi sebalik daripada itu, dia masih belum matang lagi dalam konteks Islam. Ya, baik. Orang akan bersikap tenang apabila telah menyala api di rambutnya, yakni beruban. Nampak tak? Ya, bila kita dah semakin tua, ya, kita semakin tenang. Saya melihat seorang itu ingin hidup tenang bila dahan pohon telah menguning sesudah hijaunya. Maknanya bila telah tua lah. Ya, bila telah tua ataupun telah masuk ke geng-geng otai ni, dia akan lebih tenang. Jauhilah, jauhilah kawan yang busuk dan berhati-hatilah. Jangan menghubunginya. Tetapi bila tidak dapat, maka ambil hati-hatinya. Ya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hati kita terhadap kita bersahabat. Kerana sahabat ini, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Kalau dia bersahabat dengan orang yang baik, maka akan apa dia? Akan jadi baiklah dia. Kalau kita kawan dengan orang yang kaki mancing, habis je pencen ni seronok pula kita pergi mancing aja. Dulu jenis pergi surau masjid. Tapi bila kawan dengan orang mancing misalnya. Kalau kita kawan, salah pilih kawan dengan orang yang minat main golf saja. Tiap-tiap minggu main golf. Salah ke tak salah? Saya nak bagi tahu, agama kita ditentukan oleh siapa kita bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan orang yang rajin qiyamul lail, tuan-tuan, agak-agak kalau kita WhatsApp dia masukkan kita pula dalam grup ke, dia masukkan kita dalam grup mancing ke, ataupun grup-grup Islam, grup-grup dakwah, grup-grup yang mengajak kita ke arah Islam ni contoh. Ya, dia akan beri reminder apa dia. Kalau kita kawan dengan orang yang kaki mancing, dia akan bagi reminder ada tournament, ada pertandingan mancing contoh. Ya, tapi kalau kita kawan dengan orang-orang tok imam ke, dia akan reminder apa dia? Ya. Assalamualaikum, salam duha contohnya. Ya, nanti kalau malam salam al-mulk, sama-sama kita baca al-mulk contoh. Kan lain reminder dia, tuan-tuan. Ya, sebab itu pentingnya kawan. Sahabat ni kena betul. Jangan kita salah bersahabat. Sahabat ni, tuan-tuan, jangan main-main. Dia boleh beri syafaat pada kita. Ya, sebab itu ada hadis yang mana apa dia? Carilah aku di neraka. Pelik tuan-tuan ayat dia. Carilah aku di neraka, maksudnya apa dia? Kalau kita ada berkawan dengan orang yang soleh. Orang soleh tu berkenan dengan kita. Ya, dia bersahabat akrab dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ni seseorang itu al-mar'u ma'aman ahbab. Al-mar'u ma'aman seseorang itu bersama dengan siapa yang dia sayang, tuan-tuan. Kalau kita sayang dengan K-pop anak kita, dia duduk besok sebaris dengan K-pop, tuan-tuan. Itu masalah. Kalau kita sayang, cinta, walaupun kita tak pernah jumpa baginda Rasulullah, tapi sayang dan cinta yang mendalam tu yang menyebabkan kita akan bersama dengan baginda Rasulullah. Kalau kita sekarang ni, siapa ulama-ulama yang ada di sekitar kita? Kita sangat sayang dan cinta. Maka kita akan sebaris dengan ulama. Kita akan bersama dengan siapa yang kita sayang. Haji sayang siapa sangat? Saya, idola-idola saya, kaki mancing. Sebaris dengan kaki mancing besok ke akhirat. Tak salah, tuan-tuan. Cuma nak bagi tahu siapa kecenderungan kita. Itu hobi. Ya, saya tak kata salah. Satgi lepas ni band saya pula. Nak bagi tahu apa dia? Saja gusik lah, tuan-tuan. Ya, saya tahu ramai kat sini yang otai mancing. Ya, minta maafkan saya. Kan? Cuma nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu dalam hidup ni, tuan-tuan, orang mancing ni adalah orang yang paling sabar sekali antaranya. Jadi nampak? Ya, orang betul. Orang tak sabar boleh nunggu, tuan-tuan. Lagi satu, dia soal apa dia? Tak tawakal. Itu dia. Ya, letaklah apa pun, umpan apa pun, dia tawakal lah. Ya, yang nak bagi makan tu Allah kan. Maksudnya kalaulah dibubuh apa pun, bagi letak KFC pun, ikan kalau tak ambil juga. Kan? Puji sikit lah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dia punya jawapan dia apa dia? Jawapannya, kawan dengan orang yang baik ni dia akan beri syafaat pada kita. Maknanya kalau kita kawan dengan orang saleh, besok dia akan cari kita kat dalam neraka. Mana sahabat aku ni? Dulu dia sama-sama solat dengan aku, baca Quran dengan aku, puasa dengan aku, tapi tak ada pula, ya Allah, ya izinkan aku untuk ke neraka untuk memberi syafaat. Allah Taala izinkan dia ambil kawan dia tu, ya. Sebab itu penting kita kawan dengan orang soleh. Tuan-tuan, mesti dalam list phone tu mesti ada orang yang soleh yang kita kawan, yang kita bersahabat, yang kita berhubung, ya, kita tanya khabar, insya-Allah. Jangan list tu semua, ya. Contohnya
kan? Tak nak sebut. Geng-geng contohnya aksi pancing je kena kan. Geng-geng golf je contoh kan. Daripada ada 100 kontak 100 semua kawan golf je contoh kan. Jadi boleh nak ada, cumanya mesti kena ada kawan dengan orang alim ulama sebagai syafaat kepada kita selain daripada syafaat baginda Rasulullah. Baik, seterusnya ya. Dan berkawanlah pada orang yang jujur tetapi jangan suka membantah padanya. Ya, bila kawan orang jujur ni tuan-tuan, dia ya, bila kata kita ni apa, dia pemalas, jangan bantah. Ya, dia ni jujur. Bila kawan dengan orang jujur ni, kita kena apa dia? Dengar cakap dia. Awak ni pemalas lah. Awak ni apa dia? Awak ni kedekut lah. Nampak dah? Kita kena terima. Itu jangan bantah. Ya, itu kaedah kita kawan dengan orang jujur. Itu dia. Ya, orang jujur ni dia tidak dia tak kona-kona misalnya. Ya, mentang-mentang kita belanja dia, macam mana aku ni baik? Oh baik, mantap kan. Salah kan. Baik. Seterusnya, ya. Engkau pasti akan disukai selama engkau tidak membantah kepadanya. Kalau nak kawan orang jujur, kita kena ya dengar dan kita akan terus disukai. Dan berkawanlah dengan orang yang bangsawan dan yang berakhlak baik budinya. Nak kawan dengan orang bangsawan. Ya, tujuannya apa dia? Tujuannya bukannya kita nak ambil harta dia, ya, tetapi apa dia? Tetapi untuk memudahkan urusan kehidupan kita. Itu dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Bila kita kawan dengan orang bangsawan dan sebagainya, sekiranya ada apa-apa masalah dan sebagainya, ya, kita tidak dipinggirkan. Itu dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena juga golongan bangsawan kena berkawan dengan orang miskin. Orang miskin kena kawan dengan orang bangsawan. Macam itu tuan-tuan. Jelas ke? Orang bangsawan ni dia kena menyantuni orang-orang susah. Itu dia. Ya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah orang-orang yang hebat. Rasulullah kalau duduk, dia tak duduk dengan YB Tan Sri, tuan-tuan. Duduk dengan orang susah, ya, dia menyantuni orang susah. Ni kaedah dia. Ya, supaya apa dia? Supaya kita belajar tentang yang dinamakan nikmat. Itu dia. Nikmat akan dapat apabila kita mendengar keluhan dan ujian. Ya, tuan-tuan rasa susah kan? Semua orang terkesan. Saya, tuan-tuan, bila berlaku pandemik COVID-19, tak banyak sikit, tak sikit banyak terkesan. Tapi bila kita dengar keluhan, rupanya di Syria, di Beirut, Lebanon, ya, yang mereka jauh lebih susah daripada kita. Kalau kita tengok di Syria, di Palestin, tak ada COVID pun dia orang melarat, susah. Bagaimana apabila ditimpa dengan COVID-19? Lebih susah, tuan-tuan. Bila kita duduk dengan susah ni, kita belajar syukur Allah. Rupanya nikmat aku ni jauh banyak rupanya. Ya, ni kaedah dia, tuan-tuan. Ya. Dan orang susah ni kena berkawan dengan bangsa untuk berpaut. Maknanya jangan dibiarkan dia melarat. Ya, bukan ambil kesempatan tapi cari ruang. Beza tuan-tuan, ambil kesempatan dengan cari ruang. Cari ruang ni maksudnya, tuan, ada tak peluang-peluang pekerjaan yang saya boleh kerja? Kerja lah. Bukannya minta-minta je kan. Cari ruang, bukan ambil kesempatan. Tu beza, cari ruang ambil kesempatan. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, maka siapa yang berbuat baik pada orang yang tidak berbudi, mereka telah membuang budi itu dalam laut. Sia-sia tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat baik kepada orang yang menghargai kita. Kalau tuan-tuan 10 tahun, 20 tahun, buat baik dengan orang yang tak pernah hargai kita, letih je lah. Sudahlah tuan-tuan. Siapa orang yang menghargai kita? Mak ayah kita, ahli keluarga kita. Ni golongan-golongan yang menghargai kita, yang terdekat. Saudara mara kita, ni yang terdekat. Kadang-kadang kita bagi orang jauh-jauh, ya, isteri sendiri, anak sendiri, ya. Kalau beli beg yang murah-murah aja ke uptown dia baru pakai seminggu dah koyak dah. Bagi dekat sana sini juta-juta sana, bantuan sana ribu-ribu. Anak uptown gitu. Ya, tak salah. Kalau kita tak mampu tak apa uptown. Tapi kalau kita mampu, kita ada duit banyak, ya, tapi kita kena utamakan yang utama dulu. Itu dia. Ya, sebab bila kita bagi orang-orang yang jauh-jauh ni, belum tentu dia menghargai kita. Seolah-olah kita buat baik, ya, kita membuang budi itu ke dalam laut. Ya, sia-sia saja. Rugi tak? Rugi tuan-tuan. Ya. Dan Allah mempunyai syurga yang selebar langit, tetapi diliputi dengan kesukaran-kesukaran. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla Jibril fa'arsalahu ilal jannah faqal undur ilaiha wa ma a'da'tu li ahliha fiha faraja'a wa qal wa 'izzatika la yasma' biha ahadun illa dakhalaha fahuffat
fahuffat bil makarihi faqal irji' ilaiha faraja'a wa qala wa 'izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun thumma arsalahu ila an-nar faqal unzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha faraja ilaihi faqal wa 'izzatika wa jalalika la yadkhuluha ahadun sami'a biha fahuffat bisyahawat faqal ud ilaiha farzun ilaiha faraja'a wa qala wa 'izzatika wa jalalika laqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Allah memanggil malaikat Jibril dan menyuruh melihat syurga. Wahai Jibril, kamu tengok syurga dengan segala persiapannya untuk ahlinya. Ya, kemudian Jibril tengok, ya, sedang apa dia? Malaikat-malaikat lain sedang bersiap untuk, ya, kita tuan-tuan. Kalau kita nak buat kenduri kahwin kan, ada tetamu VVIP nak datang, kita kan bersiap. Begitulah keadaannya. Maka ketika kembali berkata Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak seorang yang mendengarnya, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Maka diliputi dengan serba kesukaran dan menyuruh Jibril kembali melihatnya. Ya, jadi bila malaikat Jibril tengok ni, oh rupanya nak dapat masuk syurga ni bukan mudah ni, sukar. Ya, kalau dengar ni mesti sukar. Jadi Allah Taala kata tengok lagi sekali. Ya, dan menyuruh Jibril kembali melihatnya, maka kembali melihatnya kemudian berkata demi kemuliaanmu saya khawatir kalau tak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam syurga ni. Subhanallah. Susah tak susah tuan-tuan nak masuk syurga ni? Payah. Ya, bukan mudah. Sebab itu tawaduknya ulama-ulama tu dia berdoa apa dia? Ya Allah, aku tak layak ke syurgamu. Bila ada golongan-golongan yang tak faham ni, apalah doa macam ini. Nampak tak? Pada itu tawaduk rendah diri. Ya, rasa tak layak. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Nampak tak? Ya, tak nak masuk tak layak masuk syurga, tapi tak nak juga masuk neraka. Habis tu macam mana? Ya, nak minta rahmat Allah, kasihanilah mudah-mudahan dengan rahmat Allah, sebab kita masuk syurga bukan dengan amalan tetapi dengan kasih sayang rahmat Allah. Nampak tak? Ya, jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ya, baik tu jangan kita bergantung dengan amalan kita saja. Jangan kita kagum. Aku ni rasa ibadah 40 tahun, 50 tahun ni dah layak dah. Ya, pada ulama-ulama pun doa pada ibadah jauh lebih banyak pun dia rasa tak layak. Ya, saya dah cerita sebelum ni kisah seorang, ya, ahli abid yang beribadah 700 tahun tuan-tuan, kemudian dia rasa aku ni rasa dah layak dah masuk syurga ni. Rupa-rupanya apabila disampaikan kepada malaikat, tanya pada Allah, Allah kata dia ni tak layak masuk syurga. Allah. Kalau tuan-tuan jangan kata 70 tahun mimpi dapat maklumat bahawa tak layak masuk syurga, sedih tak sedih tuan-tuan? Sedih tuan-tuan. Ya. Kerana confident level tu yang menyebabkan ujub, kagum terhadap ibadah tu yang menyebabkan Allah Taala tak terima amal dia. Itu dia. Sebab tu bila dengar je macam tu, terus dia astaghfirullahalazim ya Allah. Dia doa, ya Allah, kalaulah aku ahli ibadah, aku beribadah bertahun-tahun ni pun tak diterima masuk syurga. Aku bimbang ya Allah, macam manalah orang yang tak ibadah pun. Macam manalah orang ahli maksiat. Terus direndahkan diri dia, tawaduk, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu kita masuk syurga bukan dengan amal yang banyak. Tapi nak masuk syurga ini dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah kena buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Ini bila buat maksiat, kenapa buat maksiat ni? Aku masuk syurga nanti bukan sebab dengan ibadah aku. Bukan juga dengan sebab maksiat aku, tapi dengan rahmat Allah. Kalau Allah nak rahmat aku, Allah masukkan aku syurga. Agak-agak Allah rahmat kau, kasih kau dengan orang yang maksiat. Nampak tak? Mudah saja dia punya jawapan dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya, demi kemuliaanmu tidak akan masuk ke dalamnya orang yang telah mendengarnya, kemudian diliputi dengan kepuasan syahwat. Ya, dan diperintahkan supaya kembali melihatnya, kemudian setelah dilihatnya kembali berkata, saya khawatir kalau tidak seorang pun melainkan akan masuk ke dalamnya. Ya, tak boleh masuk syurga ini kepada orang-orang yang mana apa dia? Yang mana dia mempertahankan syahwatnya. Itu dia. Ya, kesimpulannya. Ya, juga Nabi SAW bersabda, kalau boleh menyebut tentang neraka, kamu boleh sebut tentang neraka sesukamu. Saya ni boleh cakap tadi macam-macam. Neraka gini. Ya, maka tidak menyebut suatu melainkan api neraka itu jauh lebih ngeri dan lebih keras daripadanya. Tuan-tuan bayangkanlah api neraka macam mana pun. Nak bagi tahu bayangan tuan-tuan itu tak ada sedikit pun yang sama melainkan dia jauh lebih
lebih dahsyat daripada apa yang tuan-tuan bayangkan. Begitulah syurga. Tuan-tuan bayangkan bidadari, sungai yang mengalir, ya, itu cuma bayangan dunia saja. Tapi hakikatnya dia jauh, syurga itu jauh lebih hebat dan neraka itu jauh lebih apa dia? Mengerikan. Itu saja, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Biasa ustaz-ustaz lain dia sambung 10 minit ke ataupun habis dah terus. Habis tu Jadi itu saja. Mohon maaf atas kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.